Cuba suara satu. Arlin, Ya. awak dengar suara cikgu clear tak, Arlin? Dengar. Clear Okay, thank you. Hamzah, sihat Hamzah? Sihat, cikgu. Tadi kelas apa Hamzah? Tadi ekonomi. Ekonomi, I see. Kita dah masuk topik binomial ni, so far semua orang follow faham Faham. Jelas okay, very good. Lepas ni cikgu nak buat yang kelas revision tu mungkin agak susah sikit sebab timing dah jadi lebih ketat. Sebab kita punya kelas hari Sabtu masih lagi ada tau, kelas hari Sabtu kita. Kelas Sabtu masih lagi on, cuma kelas hari Sabtu tu dia akan gunakan online. Jadi bila cikgu nak buat kelas revision on Saturday tu, takut dia ganggu awak punya masa kelas gemilang kan. Lepas tu cikgu tengoklah masa yang sesuai untuk cikgu buat revision. Sebab ada pelajar dah mula tanya cikgu. Dia tanya cikgu boleh tak dia buat dia nak buat revision topik progression progression yang kita belajar tahun lepas tu kan. Janjang arithmetic dan janjang geometrik tu. So ada kelas yang nak minta cikgu revise topik tu. So cuma timing, nanti cikgu cuba cek timing yang baik, nanti boleh kita proceed nanti insyaAllah. Mana yang lain Cikgu, yang kelas All Sabtu the way. Macam mana? Kelas hari Sabtu start bila? Kelas hari Sabtu sekolah ke? Sekolah Cikgu tu. Yang online cikgu tu. Yang sekolah punya gemilang tu cikgu tak sure, tapi akan keluar jadual nantilah lepas ni. Sebab bilangan kelas form 5 dah bertambah sikit. Ada kelas yang akan jadi 2 kelas.
Jadi diorang kena ubah balik jadual tu. So form 5 sekarang ni bukan 5 kelas lagi. Dia akan jadi lebih. Parents awak kalau yang dua-dua bekerja tu awak duduk rumah seorang-seorang lah. Macam Amal macam mana Amal? Amal duduk rumah seorang-seorang Amal? Tak, semua ada kat rumah. Semua ada? Oh, mak awak work from home? Ya Semua ke? kerja dari rumah. Oh, bestnya. Tak best. Kenapa? Nanti dia kacau saya kelas. Nanti masuk bilik kacau. Nak check lah awak betul-betul belajar ke tak? Taklah saja masuk bilik, tak cermin, tengok-tengok. Tu Lepas tu cara dia keluar. dia nak check secara halus. Tak seronok. Awak tak sabar nak masuk hostel lah Amal? Tapi Nanti bilik seorang. hostel akan jadi, cikgu tengok prosedur dia kuat ketat juga tu. Kan? Tak apalah. Buat macam mana kan? Siapa suruh lahir awal sangat Tak lahirlah lambat sikit, tak adalah kena COVID kan? Okay, cikgu tengok sekarang kita baru 8 orang Are we 8 now? 8% of us, yes, 8% of us. So kita ada lagi 4 orang Tak apalah, cikgu start dulu dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay guys, kita masih lagi dalam topik probability yang menggunakan formula. Okay, so cikgu minta sangat awak fokus sebab next week bila masuk sekolah, cikgu nak masuk ke level yang lebih advance. Okay, jadi cikgu tak nak bila kita masuk level advance ni kita tak faham yang basic. Okay, so hopefully kita faham yang basic ni gunakan formula. So sebelum cikgu start dengan cikgu punya lesson, ada siapa nak tanya soalan tak untuk yang binomial distribution? Binomial ni maksudnya dia probability yang jenis binomial gunakan formula. Ada soalan tak? Boleh Boleh kan? Okey, cuma kalau cikgu jadi pelajar, antara soalan yang cikgu akan selalu tanya adalah first kali dia punya formula memang panjang. Okey? Px equals to R equals to NCR kali P kuasa R kali Q kuasa N tolak R. Dia memang panjang. Okey, so formula ni memang SPM bagi. Okey, cuma bila cikgu tengok ni based on cikgu punya observation dengan pelajar-pelajar SPM sebelum ni, mana-mana topik yang SPM bagi, selalunya topik tu lah yang pelajar lemah. Sebab bila kita tak ada effort untuk hafal formula, kita harapkan yang apa yang SPM bagi, maka di situ kita akan kurang faham formula tu sebenarnya. Okay, so cikgu cadangkan macam formula ni, okay, walaupun SPM bagi, tapi cadangan cikgu lah. Cadangan cikgu adalah awak hafal juga. Bila awak hafal nanti awak akan faham formula dia. Bila awak hafal formula dia, awak akan nampak yang soalan ni sebenarnya soalan yang mudah. Cikgu lebih suka probability yang at maths ni daripada probability maths sebab dia cuma gunakan formula. Okay, so without further ado, cikgu nak proceed the lesson. Kejap Okay, wait a minute. Okay, nah boleh nampak tak screen ni dengan jelas? Nampak Okay, hari ni kita nak tengok masih lagi topik binomial. Masih lagi binomial distributions. Nama dia. Binomial ni guys, kalau ada orang tanya kita, apa benda kau tulis binomial ni? Binomial ni adalah probability sebenarnya. Cuma dia nama jenis probability. Jenis probability, binomial. Lepas kita habis belajar binomial nanti, lepas habis subtopik ni, kita akan masuk subtopik baru, jenis probability yang baru, nama dia adalah normal. Okay, so hopefully kita faham yang binomial ni lah. Sekejap ada orang nak masuk. Siapa tu? Oh, Sarah. Sarah Jamin ni selalu lambat kan? Yo. Okay, now cikgu baca soalan untuk awak. Dia kata dibuat satu survey menunjukkan ada 20% sahaja remaja yang mempunyai basikal. Dekat taman apa ni? Taman Raja ni,
dekat Taman Raja ni ada 20% sahaja teenagers yang mempunyai basikal. So dia kata, kalaulah dekat Taman Raja tu ada maksimum 8 orang remaja, cari probability 3 orang daripada mereka mempunyai basikal. Soalan yang kedua kata more than 2 remaja mempunyai basikal. Okey. Salah satu skill guys. Macam ni, cikgu akan buat lesson macam ni. Kalau ada soalan awak terus jump in saja. Terus tanya saja. Kalau tak ada, cikgu assume that awak tak ada soalan sebenarnya. Okey, cikgu akan teruskan lesson. Now, the skill is that formula dia tadi memang cikgu cakap formula dia memang panjang Sorry. Formula dia kalau tengok dalam kertas SPM dia kata P X equals to R equals to N CR kali P kuasa R kali Q kuasa N tolak R. Okay, SPM bagi formula ni. Jadi dalam formula ni mengandungi antaranya adalah ada huruf P, ada huruf Q, ada huruf N dan ada huruf R. Ini antara yang kita nampak. Jadi itu kita dah setuju, kita kata dalam keempat-empat huruf ni yang paling mudah sebenarnya adalah huruf P. Okey, huruf P. Cikgu akan terus bagi tahu awak kenapa huruf P paling mudah, sebab dia mesti berbentuk percentage. Kalau tak nampak dia bentuk percentage, kejap Wah, P. So semua lagi seorang lagi. Siapa lagi tak ada seorang ni? Dania Dania ada. Hakim ada. Muzaffar ada. Muzaffar ada. Siapa Ani kita ada? cikgu. Ya? Syakir go. Syakir sakit kan? Tak apa, biarkan dia. Sakit. Okey, tak apa. Okey. So, kita dah setuju tu, kita kata dalam keempat-empat huruf ni yang paling mudah sebenarnya adalah huruf P guys. Okey, sebab dia mesti berbentuk sama ada dia berbentuk percentage. Nampak tak kat soalan dia ada percentage kan? Kalau dia tak ada percentage, cikgu tulis kat sini Okey, P dia punya teknik dia adalah dia sama ada dia berbentuk percentage. Selalu orang cari ni. Cikgu tanya mana-mana suja pun dia dah kata cikgu saya cari percentage. Kalau tak ada percentage, dia mungkin adalah fraction. Jadi kalau soalan tu tak guna percentage, dia mungkin gunakan fraction. Kalau dia tak gunakan fraction, dia mungkin gunakan decimal. Ni semua skill skill yang pelajar-pelajar SPM kena ada. Kalau lah decimal pun dia tak gunakan, dia mungkin menggunakan soalan berbentuk ratio. Tapi dalam soalan yang kita tengah baca ni, kita kata paling senang sebab kita dah nampak dah 20% ni dia adalah percentage. Maka dia adalah milik P. P ambil terus. So P akan cakap dia dapat 20%. Okey. Ada juga pelajar akan tulis 0.2. 0.2 tu 20% lah. Okey. Alright, Dania boleh tolong cikgu tak Dania? Kalau siapa tahu P, kan dia mesti tahu Q juga kan? Tahu tak Q berapa Dania? Berapa Q? 0.8. 0.8. Very good. Kalau dalam percentage berapa Dania? 4/5. 4/5. Dania boleh share tak Dania? Macam mana Dania dapat jawapan 0.8 tu? 1 tolak 20%. Very good. Kenapa 1 tolak Dania? Banyak pula cikgu tanya. Kenapa kena 1 yang tolak? Sebab dia kena, dia tak boleh lebih daripada 1 kan. Very good. Yang awak cakap tadi kan Dania, sebenarnya semuanya betul. Cuma cikgu tanya supaya kawan-kawan lain boleh dengar. Okey, ada satu lagi cara kan yang my ex-student said that, dia kata, kalau kita dah nampak P ni 20%, Q ni akan ambil percentage yang selebihnya. Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau kata dalam exam kan, cikgu dapat markah cikgu 60% untuk admaths. Maksudnya cikgu ada lagi 40% yang cikgu salah. So maksudnya macam tu. Okey? Jadi yang Dania kata 1 tolak 20% tu maksudnya untuk nak mencari percentage yang selebihnya. Okey? So dalam buku teks pun tulis sama juga. Dia kata 1 tolak 0.2 tapi dapatlah jawapan dia 0.8. Tapi kalau awak jenis orang yang IQ laju, awak main archery untuk MSSD ke kan, laju otak. Jadi terus nampak dah kalau ni 0.2, mestilah Q ni akan dapat decimal yang selebihnya, which is 0.8. Kan? Ataupun kalau ada orang tak suka dalam decimal, dia kata saya nampak tadi 20%, maksudnya
peratus selebihnya adalah 80%. Macam kalau doktor kata kan, awak kena operate ni, awak ada kanser otak, kan, awak kena operate ni. Tapi awak pun tanya doktor tu, doktor, berapakah peratus untuk saya, kita kata, pembelahan ni berjaya? Doktor pun kata 20% dia berjaya. Maksudnya apa? Maksudnya ada lagi 80% percentage yang tidak berjaya. So kalau kita bijak, kita tak buat operation, sebab 20% je kejayaan dia kan. Lagi 80% tu chances untuk pembelahan tu tak berjaya. Okay, now N dengan R ni macam mana pula? N dengan R. Siapa tahu N dengan R ni macam mana? N ambil nombor paling besar. Nombor paling besar. Sebenarnya kalau tengok dalam buku teks, dia kata bukan nombor biasa tau. Dia kata dia mestilah whole number. Okay, so N dengan R ni kedua-duanya mesti whole number. Very good, Cikgu rasa antara kawan awak yang awak boleh rujuk sebenarnya adalah Dania. Dia faham betul. So N dengan R ni mesti nombor bulat. Okay, cikgu tulis kat sini, nombor bulat, whole number. Jadi dalam soalan ni ada dua nombor bulat. Satu ialah 8, satu lagi ialah 3. Okay, so 8 dengan 3 ni akan pergi dekat N dengan R. Cuma Dania cakap tadi, N akan ambil nombor yang besar, R akan ambil nombor yang kecil. Maka soalan nombor 1 ni kita dah boleh terus buat dah, guys. Okay, tengok apa kita nak tulis ni. Dia kata kat sini, P dah tahu, N dah tahu, Q dah tahu, R dah tahu. So kita akan tulis formula dia terus. Untuk soalan nombor 1, tengok guys, tak faham terus saya cikgu. Formula dia tadi panjang kan? PXR, NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Jadi sekarang ni, awak nampak tak R tadi kita gunakan R dia berapa? R dia kata 3. So kita nak tulis P X sama dengan 3. Okay, nanti cikgu akan tanya Dania jawapan dia. So Dania prepare jawapan. So NCR kat sini macam mana pula ni? Gunakan N dengan R yang awak dapat tadi. N tadi kita tulis berapa tadi? 8 kan? So kita akan tulis 8. C R dia mesti ulang balik R yang sama, 3. Okay, dia mesti copy and paste R yang sama. Selepas tu kita akan kali dengan P kuasa R. P kita adalah 20%. So tulis 20%. Kalau tak nak tulis 20%, nak nampak mudah, boleh juga guna dia punya decimal. Okay, 20% tadi Dania kata adalah 0.2. Kuasa berapa ni? Dia tulis kuasa R. R yang sama, guys. Masih lagi kuasa 3. Jadi cikgu pernah tengok dulu, ada seorang my ex student, she wrote, dia buat macam ni tau. She wrote this kind of arrow. Dia buat 3, tengok sini pun 3. Lepas tu dia buat satu lagi arrow kat sini. Ni dalam buku nota dia, cikgu nampak. Menunjukkan huruf-huruf nombor-nombor ni mesti nombor yang sama. Kalau depan ni tulis 3, dia akan repeat balik tengah-tengah ni 3. Dia akan repeat balik dekat kuasa ni pun 3. Okay, ni cara senang kita nak check masa exam. Lepas tu, Q pula kan. Q awak tulis tadi apa? 80%. Kalau tak nak tulis 80% dekat Q ni, boleh tulis sebagai decimal 0.8. Okay, 0.8 ni kuasa berapa? Kuasa N tolak R. N tolak R tu apa pula? N tolak R adalah N di depan tolak dengan R di bawah tu. Maksudnya 8 tolak dengan 3. Tengok dekat sini pun sama juga, nampak? 8 tolak dengan 3. Kita akan dapat kuasa 5 dekat sini. Ini untuk formula. Untuk masukkan nombor dalam formula, sebenarnya kita dah dapat markah dah, guys. Awak dapat markah dah kat sini. So, just tekan calculator je lah. Okay. So, Dania dah kira dah, Dania? Tak kira lagi? Okay. Tak dapat. Tak dapat? 8C3 tu dapat? Sekejap. Oh, dapat maths error ke? Salah kira. Maths error Okay, selalunya maths error sebab kita punya bracket kita salah kadang-kadang. Okay, so kena hati-hati kat situ. 0.2 kuasa 3 kali 0.8 kuasa 5. Okay, cikgu tunggu jawapan awak. Nanti kita boleh check jawapan betul ke tak. Minggu ni kita punya kelas tak akhir kan untuk untuk online kelas. So minggu depan dah start kelas physical kan. So timing tidur tu betul-betulkanlah balik.
Okay, Dania, I'm waiting for you. Berapa dapat? 0.14. Ada tak yang dapat? Yang lain? Adin ada, Lin? Sarah Jamil ada? Ada. Ada. Okay. Sarah dapat Sarah? Ada, saya tengah kira. Tengah kira. Okay, cikgu tunggu. Kos 0.1468. 0.1468. Very good. 1468. Kos. Betul-betul. Cikgu pun dapat jawapan sama. 1468. Kalau kita nak buat jawapan kita dalam bentuk peratus, awak akan jadikan dia sebagai 14.68%. Ini menunjukkan kebarangkalian dia sangat kecil. Chances untuk benda ni nak jadi sangat kecil. Kan kalau kita parents kita tanya, apakah chances awak akan masuk universiti? Awak pun cakap dengan parents awak, saya 14% je ayah masuk universiti. Jadi ayah awak pun akan sedih. Chances untuk awak masuk universiti tu sangatlah kecil. Okay. So far okay kan formula dia? Okay, cikgu nak share satu tip. Masa you tekan calculator kan guys, tekan calculator, antara benda yang boleh kita minimize masa adalah bila nak tulis 0.2 tu, kan, kalau macam cikgu cikgu tak tekan 0 tu tau, cikgu terus akan tekan point dia, 0.2, dia lebih laju. Macam tadi cikgu buat kan, 8C3 tadi kan, 8C3 kali 0.2 tu cikgu tulis, tekan perpuluhan terus, 0.2 kuasa 3 let's say, kan, jadi macam ni, 0.2 kuasa 3, 0.2 kuasa 3. So, cikgu lebih save banyak masa daripada tulis kosong, point kan. Dia tekan point je terus. Kali dengan 0.8 kuasa 5. Dapat jawapan kalau kita kata 0.1468. Dalam peratus, ialah 14.68%. Okey. Soalan A1 ni boleh kan? Senang kan? Okay. Yang mencabar sebenarnya guys adalah, yang cikgu nak bincang lama sikit dengan awak hari ni adalah soalan A2. Okay, so cikgu nak hantar soalan ni pergi kanan sikit. So, cuba tengok soalan A2. Soalan A2, dia dah tak gunakan R sama dengan 3 lagi. Okay, kalau awak tengok tadi kan, kita dah kata kan, kita kata kita ada P kita tadi 20%, so tulis 0.2. Q pula kita tahu adalah 0.8. Dan kita juga cakap N dia adalah 8 tadi kan. Cuma kali ni dia punya R dia tak boleh guna 3. Sebab 3 untuk soalan A1 tadi. So, cikgu akan guna R sama dengan 2. Okey. Cuma di sini, kalau kita berhati-hati dengan soalan ni, ada satu keyword yang agak besar kat sini. Dia kata more than. More than ni apa? Lebih. Lebih. Maksudnya dia nak cari orang yang naik basikal lebih daripada 2. Jadi tak boleh guna R sama dengan 3 lah. Jadi R sama dengan 2 kan? Tapi tadi siapa yang cakap lebih tadi? Hakim Tadi? Hamzah. Okey. Hamzah. Kalau lebih daripada 2 tu berapa sebenarnya? Katalah kan, okey, katalah dalam kelas 5G kan. Budak-budak yang ambil MX 12 orang, betul tak? Setuju kan? Okey. Jadi kalau cikgu cakap macam ni, cikgu cakap lebih daripada 8 orang lulus AdMax. Maksudnya berapa orang sebenarnya? Boleh jadi 8. Betul tak? 8. Boleh jadi? Jadi 9. 9 sebab dia kata lebih daripada 8 kan? Okay, boleh jadi? Jadi 10, 11. 10 boleh? 10, 11? 12. 12. 13 boleh 13? Tak boleh. Okey, kenapa tak boleh 13? Tak ambil MX ada 12 je. Yes, budak-budak ambil MX 12 je kan? Macam mana boleh sampai 13 orang boleh lulus kan? Okey. Tu mesti Akil nak ambil balik tu. Okey. Jadi sekarang ada satu benda je yang awak tersilap tadi, Hamzah. Okey, yang lain dengar The only part yang Hamzah terlepas pandang adalah bila cikgu cakap more than 8 tu tidak termasuk. Contohnya kan, Cikgu Faizal Jumari kata kan, okay, pelajar-pelajar kalau nak masuk sekolah menengah setia budi ni umur mesti melebihi 12 tahun. Maksudnya siapa boleh masuk setia budi? Orang yang umur dia 13 tahun, orang yang umur dia 14 tahun, orang yang umur dia 15 tahun,
orang yang umur dia 16 tahun, orang yang umur dia 17 tahun. Sekarang 18 tahun sekolah dah tak terima dah. So maksudnya dia kena ambil nombor yang lebih daripada dimension tadi. So dalam kes ni, bila kita kata more than 2, 2 ni tak boleh ambil sebenarnya. Dia kena ambil nombor yang more than 2. Siapa more than 2? So maksudnya R kita mula dengan 3. 3. Very good. 3. Lepas 3 boleh naik lagi tak? Boleh. Jadi apa? 4. 4. Lepas tu R boleh jadi naik lagi tak? Boleh. Okey, apa dia? Cikgu, tak boleh terus tak 8 ke? Oh, tak boleh sebab you kena go one by one. Oh, okay. Maksudnya tak boleh cakap, cikgu saya lah cakap 8 terus lah. Tak boleh lah. Kan? Contohnya kalau ayah awak cakap kan, ayah awak cakap dengan awak, okey, Wafi kan, okey, ayah Wafi cakap, okey Wafi, ayah nak at least dapat SPM result lebih daripada 5A. Maksudnya ayah tu nampak dia nak awak dapat, kemungkinan awak boleh dapat 6A. Kemungkinan awak boleh dapat lebih baik lagi, boleh dapat 7A. Kemungkinan boleh dapat baik lagi 8A. Takkanlah ayah awak cakap more than 5A terus nak dapat straight A, betul tak? Kan? So mesti ada dia punya tahap-tahap dia. Naik sikit. Kan? Macam orang bekerja lah. Aku kalau lepas habis belajar kat universiti, aku nak at least gaji aku lebih daripada 2,000. Takkan gaji kau sejuta terus kan? So mestilah naik sikit. 2,100. Tahun lepas tu jadi 2,300 kan? Lepas tu jadi 2,500. Takkan terus-terus habis belajar, aku nak gaji aku lebih daripada 2,000. Berapa kau nak? 10,000. Memang tak dapatlah kerja tu. Sebab bila-bila pun jadi menganggur. Okay, now lepas 4 apa? Bagus. 5. Terima kasih kepada yang jawab. Lepas 5 apa? 6. 6. Okay. Boleh naik lagi tak? Boleh. Berapa? 7. 7. Very good. Last kali? 8. 8. Kalau 9 boleh tak 9? Tak. Okay, kenapa tak boleh? Justify. Sebab dia bagi 8 pelajar je. 8 pelajar saja. Siapa yang cakap tu? Hakim. Hakim Nordin. Nasib baik archery sebelum PKP kan? Kalau tak tahun ni langsung tak boleh main archery kan? Budak-budak yang target untuk main pingpong, yang target untuk bowling semua tak boleh main, kesian dia main game je lah, senang main game bowling. Alright. Now, apa maksud 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni? Maksudnya kan guys, you kena buat formula tadi yang kita buat tadi tu. Mula-mula buat 3. Tahu? Tapi 3 kita dah buat tadi kan, dah dapat jawapan dah. Lepas buat 3, you kena buat 4 pula. Lepas buat 4, kena buat 5 pula kan. Lepas buat 5, kena buat 6 pula. Lepas buat 6, kena buat 7. Lepas buat 7, kena buat 8. Okay. Cikgu dah buat soalan ni dengan kelas 5F. Majoriti malas nak buat. Okay. Kenapa dia rasa malas? Banyak sangat. Okay. Apa yang banyak? Yang kerja. Yang kerja. Untuk buat 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu. Yang sebenarnya, antara yang buatkan rasa susah adalah sebab formula dia dah panjang. Betul tak? Kan? Formula dah panjang. Dah panjang, lepas tu nak kena buat banyak kali, 6 kali. So, kita merasakan benda ni macam tak masuk akal. Kan? Jadi, awak ingat tak cikgu pernah share dengan awak sebelum kita raya tu? Saya cakap dengan awak, kenapa guru kelas kita, bila dia masuk kelas, dia punya niat sebenarnya dia nak tahu siapa yang datang. Kan? Sebab dalam buku register book tu, yang kena tulislah berapa ramai yang hadir. Tapi, dia tanya apa dalam kelas? Dia tanya? Apa dia tanya? Siapa yang tak hadir? Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tak datang? Kan? Siapa tak datang kan? Siapa yang sakit kan? Kalau yang jahat sikit, siapa yang dah meninggal kan? Okay? Kenapa dia pergi tanya siapa yang tak datang? Lagi mudah. Lebih mudah. Mudah macam mana tu? Maksudnya dikira lagi paling sikit. Dia ambil nombor yang lebih sikit kan? Sebab nak mengira orang yang hadir tu macam lagi lama. Kau lama kan? Okay, so dia kata mengira orang yang tidak hadir adalah lebih laju supaya dia boleh buat kerja lain. Jadi dalam kes ni guys, nak buat 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni dia banyak. So dia ada cara lain, iaitu kita boleh kira benda yang sikit. Apa dia benda yang sikit? Benda yang sikit adalah benda yang awak tak tulis nombor R tadi.
ada R yang awak tak tulis. Siapa dia R yang awak tak tulis? 2 dengan 1. 2 dengan 1. 1. Very good. R yang tidak tulis, cikgu tulis kat sini. Cikgu buat R pangkah tau. R pangkah ni maksudnya R yang tidak tulis. R yang tidak ditulis adalah, awak cakap tadi 2, 1 dan juga jangan lupa kosong. Kosong pun termasuk juga. Jadi sekarang kita kata kira benda yang sikit lagi senang. Apa dia benda yang sikit tu? R yang awak tak tulis tadi. Cuba bayangkan workings kita sekarang ialah awak cuma cakap dengan cikgu, saya cuma perlu tulis Px sama dengan 2. Lepas tu saya buat Px sama dengan 1. Lepas tu saya buat Px sama dengan kosong. Compact tu yang ni tadi. Yang ni lagi banyak tadi kan? Nampak tak? Yang tadi tu kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak. Lebih baik kita buat yang 2, 1 dengan kosong. Setuju? Setuju. Okey. Sekarang bagi tahu cikgu. Kalau kita ambil 2, 1, kosong ni, ada tak sedikit jalan kerja yang kita kena tambah sebenarnya? Kalau macam guru kelas awak kan, bila dia dah ambil bilangan orang yang tak hadir tu, sebenarnya apa dia buat lepas tu? Dia takkan tulis 3 orang. Contohnya 3 orang tak hadir kan. Dia takkan tulis 3 orang hadir, betul tak? Apa dia buat? Tolak. Very good. Jadi sekarang kita kata jalan kerja kita mesti ada operasi tolak. Okey? Mesti ada operasi tolak. Apa yang guru kelas kita buat? Dia tolak dengan apa? Keseluruhan. Okey, keseluruhan maksudnya total Total maksud awak? Okey, total. Okey, sorry. Total. Dia tolak dengan siapa? Yang tak Hadir. hadir, betul tak? So nak cari orang yang hadir, ambil total pelajar, tolak dengan yang tak hadir. Kenapa tolak dengan tak hadir? Sebab yang tak hadir ni sikit, ada 3 je kena buat. Okey? Okey, sekarang ni guys macam ni. Dalam kes ni, awak buat yang PX2, awak buat PX1, awak buat PX0. Cuba buat sekarang. Kita kena buat sama-sama ni. Nanti naik sekolah, nanti kita masuk second level, nanti kita susah nak buat. Tekan kalkulator terus pun tak apa. Yang PX2 ni dia akan jadi 8C2 kan? Kali dia punya P Dapat tadi. 0.29. Kau dapat dah? Dah. 0.2936. 0.2936. Yang 0.8 ni kuasa 6 ke? Kuasa 6. Okey, berapa dapat tadi Hakim? 0.2936. 2936. Ni jawapan awak Hakim. 4 significant figures Hakim Okey, cantik. Kalau yang PX1 ni 8C1 kali 0.2 kuasa 1 kali 0.8 kuasa 7. Ya ke kuasa 7? Kuasa 7 ya. Betul Sebab kalau Kuasa kita 7. tambah kuasa ni, kita dapat balik 8 kat depan kan? Yang ni berapa dapat Hakim jawapan dia? 0.3355. 0.3355. Oh, cantik nombor dia. 3355. Okey, sikit lagi Hakim. PX0. Maksudnya 8C0 kali 0.2 kuasa 0 kali dengan 0.8 kuasa berapa? 8. 8. Very good. Awak faham dengan laju. Berapa jawapan kalkulator cakap? 0.1677. 1677. Oh. Bukan 0.0. 0.1677. Alright, cikgu percaya. 1677. Okey, sekarang awak ada 3 jawapan. Okey, ketiga-tiga jawapan ni kita kena tambah dulu sebenarnya. Faham tak? Okey, sebab yang ni yang sikit yang awak buat ni kan awak tik tik tik, maksudnya awak kena tambah. So kita akan tambah 0.2936 yang awak dapat tadi. Dia akan ditambahkan dengan 0.3355. Dia akan tambah dengan juga 0.1677. Yang ni biar cikgu kira. 0.2936, sorry. 0.2936 tambah 0.3355 tambah 0.1677 dapat 0.7968. Dapat tak? Dapat. Okay. 0.7968. Okey. Yang 0.7968 ni dia akan duduk yang dekat sikit ni guys, yang dekat tidak hadir ni.
Okay, jadi kita punya working sekarang adalah kita kata total, kejap sekarang jadi macam ni dah guys. Sebab tadi awak cakap total tadi kan, cikgu ambil awak punya ayat. Awak kata total, dia mesti tolak yang sikit. Kan? Sebab yang sikit ni senang nak buat. Kita tak nak buat yang banyak. So yang kita dapat 0.7968 ni, yang ni lah yang sikit tu guys. Nampak tak? So kita akan cakap kat sini, tolak dengan 0.7968. Macam tu. Follow? Follow Faham macam kehadiran lah. Yang awak baru kira ni adalah orang yang tak hadir. Lepas tu awak tolak lah dengan orang tak hadir tu. Sekarang masalahnya adalah yang total ni guys. Kalau kelas 5G, total adalah 18 kan? Betul tak? Betul. Okey, kalau total untuk probability berapa? Apakah jumlah total untuk probability? Mesti satu dunia tahu ni. Kalau awak pergi Afrika pun kan, orang Afrika pun tahu. Malulah kau orang Malaysia tak tahu, orang Afrika tahu. Berapa total? Total dalam probability. 1. Kenapa 1? 1 lah paling tinggi tu. Betul, very good. Sebab 1 ni kan, kalau orang tanya kan, kenapa kau cakap 1 kan? Awak boleh katakan dia sebab dia sama macam 100%. 100% kan adalah maximum number untuk probability. Macam markah exam lah, betul tak? Kan, markah paling besar 1% mana ada cikgu bagi awak 110% kan? So the highest number dalam exam kita akan dapat adalah 100%. So 100% ni guys, dia macam total. So kalau tak tulis 100%, boleh juga tulis sebagai 1. Ini total je. Buat apa-apa soalan pun, awak tulis totalnya di 1. Okay? So bila kita tolak, kita akan dapatlah jawapan yang tadi awak malas nak kira yang banyak tu. Awak akan dapat 1 minus 0.7968. So you are going to get 0.2032. Dalam percentage, dia adalah 20.32%. Cuba tengok balik guys. Okay. Tadi kita tolak ni, kenapa kita tolak? Sebab kita kata lagi senang tolak yang sikit daripada buat yang banyak kan. Macam kehadiran. So cuma kenapa macam mana tiba-tiba boleh terdapat idea nak tolak ni? Sebab kita kata buat benda yang warna purple ni dia banyak sangat. Macam tak berbaloi. Macam tak berbaloi ni. 4, 5, 6. Bayangkan kena buat benda ni banyak. So kita kata mesti ada cara yang mudah. Cara yang mudah adalah total tolak sikit. Okay. So tadi ada orang tanya kan, sikit tu macam mana cikgu? Sikit adalah huruf R yang awak tidak tulis dalam 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu. So you kena buat lah. PX2, PX1, PX0. Dapatkan jawapan dia. Tambah. Bila tambah dapat jawapan yang sikit ni, masukkan dalam formula yang awak cakap total tolak sikit. Alright. So 0.798 ni dia pergi kat sini. 1 ni pula mana Hakim Nordin dapat? Sebab dia kata maksimum dalam probability, total dalam probability adalah macam nombor 1, macam 100%. So dapat jawapan dia. Okay. So cikgu nampak soalan ni mudah. Okay. So kita nak cuba lagi satu. Soalan negeri mana kita buat ni? Soalan Perlis Perlis 2009. Soalan 11 tahun yang lepas. Masih lagi relevan Sampai hari ni soalan ni masih lagi relevan. Okay, now cuba tengok soalan seterusnya. Cuba nak buat soalan Sarawak lah. Tengok Sarawak. Sarawak ada zon Sarawak zon A. Okay, cuba tengok soalan ni. Cikgu bagi awak masa 5 minit untuk buat soalan A1. Kalau cikgu boleh tolong, cikgu akan cakap dia punya 30% ni adalah P. Sebab dia bagi dalam percentage. 8 trees. 8. Nombor whole number yang besar. So ini N. At least 2. At least 2 ni macam mana? Sekurang-kurangnya 2 dalam bahasa Melayu. Macam apa maksud dia sekurang-kurangnya 2? Dah diam ni
Dah jadi kelas agama dah berzikir dah. Apa maksud at least tu? Sekurang-kurangnya. Okey, apa maksud sekurang-kurang tu macam mana? Katalah macam Hakim, awak nak pergi main MSSD kan. Awak cakap aku at least nak dapat bronze contohnya. Ya, apa maksud dia? 2 ke atas. 2 dan ke? Atas. Okey, maksudnya Hakim kata dia sekurang-kurangnya nak dapat sama ada bronze ataupun silver ataupun gold. Dalam kes ni bila dia kata at least tu, sekurang-kurangnya 2. Maksudnya dia nak tengok ada 2 dan ke atas. So kalau 2 dan ke atas, ini menunjukkan R dia tak boleh tulis 2 je. Betul tak? Sebab Betul. N dah dapat 8, R tak boleh tulis 2 je, dia mesti dan ke atas. Siapa lagi nombor 2 ni? Dan ke atas tu siapa lagi? 3 boleh 3? 3 lagi? 4, 4 lagi? 5, 5 lagi? 6, 6 lagi? 7, 7 lagi? 8. 8 lagi? Penat lah. Dah. Dah? 9 tak ada 9? Tak ada. Kenapa tak ada 9? Kenapa 9 tak tulis? Sebab? Maksimum dia 8 je. Maksimum 8. Itu ayat yang paling terbaik. Very good. Maksimum dia 8 saja. Jadi awak nampak tak? Masa tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni, masa ni lagi dah rasa dah. Banyaknya nak kena buat kan? Macam tadi kan? Jadi cara dia sebenarnya adalah, daripada buat yang banyak ni banyak ni biar cikgu tulis supaya awak nampak. Banyak. Tanda seru cikgu letak. Okay? So adalah lebih mudah kalau kita kata kita tolak yang sikit. Betul tak? Tadi kita dah faham dah tadi. Tolak yang sikit. Okay, sekarang ni, siapa yang nak kena tolak dengan sikit? Tadi Hakim Nordin dah tolong tadi, ingat tak? Siapa yang tolak dengan sikit? Total. Total okey, so total. Total tu berapa Hakim cakap tadi? 1. 1, very good. Jadi sekarang ada 2 benda nak kena buat. First kali kena buat yang sikit ni dulu. Apa maksud sikit ni? Kena buat dulu. Okey, sikit, katalah kita buat sikit. Okey. Siapa dia yang sikit tu? Maksudnya huruf R yang awak tak tulis kan? 1 Antaranya dengan siapa? 0. 1 dengan 0. 0. Okey, so cuba buat 1 dengan 0 ni guys. Senang je ni. Okey, gantikan R sama dengan 1. Formula kau tak hafal, cikgu tulis kat sini. P X sama dengan R NCR kali P kuasa R kali Q kuasa N tolak R. Cuba masukkan. P dah tahu kan? 30% kan? 1976. Ya? 1976. Ya, dapat jawapan dia terus? Ha. Maksudnya kalau buat PX1, dapat jawapan dia? 0.1976. Oh, 76 Okey. Ni setelah masukkan nombor dalam formula semula. Kim, awak dapat P 30% Kim P 30%. Q apa Q? 70%. Very good. Macam mana tahu? Sebab tolak total 100. 100 tolak kan? Very good. Maksudnya dia punya balance lah percentage tu kan? Okey. Hakim tolong cikgu Hakim, macam mana nak guna formula ni? PX1 ni? PX1. 8. Oh. 8. 8C0. 8C1 kan? 8C1. Kali? Kali 0.3. Very good. Kuasa? Kuasa 1. Kuasa 1, very good. Lepas tu Jarak 0.7. Okay, very good. Kuasa? Kuasa 7. Okay, very good. Dapat point 1976 ni Okay, very good Hakim. Okay, next. Yang R0 pula. Awak juga tolong cikgu. Orang lain tengah fikir tu. Kau seorang berjaya ni. 0.0576. 0.0576. 76. Ni tak cukup for significant figures ni Hakim. Sikit lagi. So 4. 64. 64. Okey. Macam mana formula dia? 8C0. 0.3. Okey. Kuasa kosong lah. Okey, very good. 0.7. Okey. Kuasa 8. Very good. Okey. Ini kira sekali pakai kalkulator dapat ni So dua-dua jawapan ni kita akan tambahkan dia kan, betul kan?
Okay, so kita kata yang sikit ni sebenarnya, maka yang sikit yang kita kira ni adalah 0.1976, dia ditambahkan dengan 0.05764. Berapa dapat yang korang tambah ni? Yap. Okay, cikgu tunggu. 4, 2, 5, 0.2524. 25524 Kalau kita nak bagi jawapan for significant figures, maksudnya 0.2552 je lah. 4 ni tak kira lah. Ini yang baru kita masuk kat sini guys. Yang tolak sikit tadi ni. Dia ni lah yang pergi ke sini. Jadilah 0.2552. Okay. Total ni berapa total? 1. 1. Very good. So dapat jawapan berapa? 0.7 74447. 8. 8 lah. Okay. Dalam percentage berapa? 74.48. Okay, very good. Okay, cikgu nak share dengan awak. Awak rasa jalan kerja total tolak sikit ni senang ke susah? Senang. Psikologi nampak senang kan? Tapi cikgu share dengan awak, memang ada pelajar yang lebih suka buat jalan kira yang banyak ni guys. Memang ada. Okay, sebab dia merasakan yang buat kaedah sikit ni dia dah pening dah. Lepas tu nak kena tolak lagi dia pening. Jadi dia kata, better aku buat secara manual. Buat je lah 2, 3, 4, 5, 8 ni. After all dia kata tekan pakai kalkulator je pun. Memang ada budak, masa exam cikgu akan jumpa, memang akan ada pelajar yang buat secara manual. 2, 3, 4, 5, 8 ni semua orang-orang yang bersabar, yang beriman ni dia akan buat macam ni lah. Dia akan ambil jalan kerja yang lebih panjang. Cikgu akan habiskan kelas awal sikit hari ni sebab cikgu nak pergi ke meeting. Okay. Cuma cikgu nak bagi satu soalan. Okay. Satu soalan untuk awak jawab. Okay, untuk awak jawab. Sempat tak salin ni? Ambil keyword je. Soalan Sarawak Zone C. Tadi Zone A kan? Ni Sarawak Zone C. Nanti next class kita bincang. Ni ke soalan ini. dia? Sarawak Zone C ni. In a survey of Form 5 students, it was found that 3 out of 5 are students from the science stream. Soalan A1 dia kata, if 6 students are selected at random, find the probability at least 2. Cikgu tolong awak dengan cikgu highlight keyword lah supaya awak tak ada banyak sangat awak nak buat kan. So cikgu nampak kat sini 3 out of 5 ni keyword. 6 students ni keyword. At least 2 students ni keyword. Okay. Kemudian soalan kedua adalah 280 from 5 students keyword. Calculate standard deviation adalah keyword. Awak buat yang ni pun dah cukup dah. 3 out of 5. 6 students. Jadi awak dah tahu dah siapa dia punya P, siapa dia punya N kan. 3 out of 5 ni berapa ni? Siapa ni? 60. P ke Q ke N ke R? P. Okay, very good. Dalam percentage 60% 60%. Okay, 60%. Jadi awak tahu tak Q dia berapa? 40. 40%. Okay, so dah senang dah. Okay, 6 student ni siapa dapat? Dapat. Huruf siapa? Huruf apa yang dapat? N. Huruf N. Very good. Sorry, M pula. Huruf N. Jadi huruf R dia macam mana pula R dia? Dia guna at least ni. 2. At least 2. And is 2 tapi dia kata at least. So 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sampai 6 je. Okay. So ni soalan A1. Soalan A2 ni apa dia kata ni? 280 ni apa? Yang ni guys, cikgu tak ajar lagi. Okay. Jadi sekarang cikgu tolong awak. Soalan seterusnya adalah, dia ada formula untuk mean. Balik rumah cari formula mean untuk binomial. Okay. So next lah kita bincang. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So cikgu habiskan kita punya kelas kat sini. Terima kasih banyak. Cikgu jumpa lagi on next class is on hari esok bukan kan? Hari Rabu kan? Hari Rabu. Okay. Hari Rabu. Okay, terima kasih semua Okay, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.
Oh, Waalaikumsalam ramai jawab Okay, bye-bye.